Jadi apa yang harus dilakukan kerajaan sekarang dengan kadar segera ialah nombor satu, memperkasakan kerajaan ini untuk melindungi daripada ancaman sebenar, iaitu kluster mahkamah. Ya, kluster mahkamah kata kerajaan tak stabil. Persepsi diberikan ada ancaman. Tetapi ancaman tu tak lain tak bukan kluster mahkamah sendiri. Jadi Ismail Sabri perlu dengan segera, kalau ingin benar-benar kekal untuk 1 tahun, untuk cantas ancaman sebenar iaitu kluster mahkamah, ialah dengan memperkasakan perjanjian atau persefahaman dengan Pakatan Harapan. Yang kedua, perlu gerakkan satu rombongan dengan kadar segera, rombongan perdagangan, rombongan ekonomi, ke negeri Jepun dan China. Mengapa saya katakan demikian? Fokus kerajaan sekarang seharusnya membawa masuk dengan apa jua cara sekalipun sejumlah dana dalam bentuk US dollar ke negara ini. Itu sudah menjadi satu prioriti, perkara asas yang perlu dilakukan. Dan kita tahu di Amerika, saya baca dalam bahasa Inggeris, saya baca dari sudut ekonomi kita tahu. Ini adalah data rasmi, data rasmi. Foreign countries hold a total of 7.55 trillion US dollars in US Treasury securities. Negara-negara asing memegang 7.55 trilion dolar Amerika dalam security di US, dalam bentuk security. Kerana kerajaan Amerika menggunakan cara ini, dia lebih kurang macam bond lah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil debt instrument. Ada banyak debt instrument, ada bond, ada securities dan sebagainya. Jadi this is US Treasury securities, lebih kurang macam security yang dijamin oleh Kementerian Kewangan dia orang lah. Okay? Dan lebih kurang macam bond lah. Okay? Bagi mereka yang tak faham. Jadi 7.55 trilion dolar Amerika dipegang oleh negara-negara asing dalam bentuk security ini. Jadi kerajaan Amerika membuat security ini untuk mendapatkan dana 7.55 trilion ini bagi perbelanjaan dia. Inilah satu cara bagi mereka untuk tidak kenakan cukai yang tinggi kepada penduduk mereka sendiri. Jadi mereka terbitkan security ini yang dijamin oleh macam Kementerian Kewangan dia orang untuk dibeli oleh negara-negara asing. Tahu tak saudara-saudari, pemegang terbesar security Amerika 2 trilion lebih dolar Amerika, siapa? Jepun dan China. Dan kedua-dua negara ni mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan Malaysia, khususnya Jepun, atas ihsan langkah bijak Tun Dr. Mahathir Mohamad dulu apabila mengamalkan dasar pandang ke timur. Kalau China, atas ihsan kepimpinan Tun Razak dulu, dan juga Tengku Razali Hamzah yang sebelum itu telah ke China berjumpa dengan Perdana Menteri China untuk berbincang kemungkinan hubungan diplomatik ini dimulakan. Jadi dua negara yang mempunyai hubungan baik ini adalah pemegang security terbesar di Amerika. 2 trilion lebih. 2 trilion lebih. Kalau China ada 1.05 trilion US dollar di Amerika, dan Jepun ada 1.3 trilion US dollar di Amerika. Kalau daripada jumlah ini, itu dolar Amerika tau. Kalau 1 trilion dolar Amerika tukar kepada ringgit Malaysia jadi 4.4 trilion ringgit Malaysia. Jadi 2 trilion dolar Amerika jadi 8.8 trilion ringgit Malaysia. Tapi kita tak payah trilion.
Kita tak payah bawa masuk trilion. Dan kita tak payah pinjam. Apa yang harus dilakukan ialah wujudkan satu pelan tindakan, kumpulan tindakan melibatkan menteri dan pihak-pihak yang berkaitan, dan mulakan satu usaha sama antara China dengan Malaysia dan antara Jepun dengan Malaysia. Usaha sama yang berasingan. Boleh wujudkan projek rakyat, projek berskala besar untuk rakyat. Kita tidak mahu projek mega yang lazimnya walaupun mendapatkan manfaat bagi pihak-pihak tertentu di kalangan rakyat biasa, tetapi selalunya menguntungkan pihak-pihak yang sudah pun kaya. Jadi setelah mewujudkan projek usaha sama rakyat ni yang dapat dirasakan oleh rakyat, cuba masuk usaha sama dengan bank dari China dan Jepun. Kalau China, dia ada bank pembangunan dia di Malaysia, boleh masuk satu usaha sama, melibatkan projek rakyat. Kalau bank di Jepun, masuk usaha sama dengan bank di Jepun tu untuk projek rakyat. Jadi dana security yang ada di Amerika tu, katakan China bawa keluar hanya 250 juta ringgit, 250 juta ringgit dalam US dollar. Bagi mereka tak banyak, kerana mereka ada 1 trilion US dollar ataupun 4.4 trilion ringgit Malaysia di Amerika. Hanya labur 250 juta. Jepun pula 250 juta. Dan projek-projek ni saling berkait, melibatkan satu jaringan projek-projek besar, penternakan moden contohnya, melibatkan beratus kampung di seluruh negara. Satu jaringan projek-projek yang boleh orang-orang kampung terlibat sama. Ini akan sekaligus membantu meringankan atau mengatasi masalah ekonomi rakyat, khususnya di peringkat kampung, dengan cara moden. Satu kampung kecil, satu berskala kecil, projek lestari penternakan tapi dengan cara moden. Kalau kita lihat jaringan beratus kampung di seluruh negara, ini menjadi satu projek yang amat besar yang boleh membantu mengurangkan krisis makanan bagi jangka sederhana, pendek, panjang dan panjang, dan sebagainya. Janji dana tu bawa masuk untuk menstabilkan ringgit Malaysia, untuk membuka peluang ekonomi baru, kali ini melibatkan orang-orang yang betul-betul terkesan. Ini satu contoh penternakan, pelbagai lagi. Saya lihat menteri-menteri kerajaan kita, dia pening, dia tidak boleh bergerak, tidak mampu bergerak, tak ada pengalaman, kemudian terlalu bercatur, terlalu memikir isu kluster mahkamah yang sentiasa mengancam. Macam mana nak bergerak? Ancaman sebenar ialah kluster mahkamah. Jadi cantas terus masuk perjanjian baru dengan PH, dan fikirkan untuk setahun ni selamatkan rakyat. Sebolehnya saya berharap tuanku mengisytiharkan darurat politik dan menubuhkan satu majlis yang boleh melakukan perkara-perkara yang patut. Sebab kerajaan ini terlalu dibelenggu dengan masalah-masalah yang tidak masuk akal dan tidak boleh bergerak. Tetapi andai kata tidak akan berlaku darurat politik, maka mula bergerak. Tunggu apa? Jangan fikir, jangan sampai Ismail Sabri tengah fikir apakah option yang ada pada saya. Tak payah nak fikir option-option lagi dah. Sekarang fikir rakyat. Buat keputusan terus yang betul, iaitu pertama sekali berkasakan kerajaan, kedua sekali wujudkan projek mega, jaringan besar demi rakyat yang boleh dirasakan terus oleh mereka yang terkesan, sekaligus membawa sekurang-kurangnya RM500 bilion ke dalam negara ni, atau RM1 bilion ke dalam negara ni.
2-3 projek jaringan besar. Yang seterusnya boleh membantu rakyat marhin, boleh memperkukuhkan ekonomi negara bagi jangka sederhana dan panjang, boleh menstabilkan ringgit, boleh meningkatkan keyakinan pelabur, sementara menunggu tempoh penuh penggal Parlimen ke-14 berakhir. Ini yang harus dilakukan. Ya. Jadi